Itulah kelebihan yang mereka dapat selepas jadi kerajaan. Okey, seperti mana tadi Wabi Mujahidah dah nak sebut tadi, tapi saya sekadar kerana saya nak khususkan dalam soalan ini. Karena kalau kita tengok isu tabung haji ni, mula-mula ni banyak fitnah. Kata nak beri kepada DAP lah. Ada kata kita nak jual tabung haji, nak tutup tabung haji lah. Macam-macam. Ketika YB menjadi menteri pun kuat fitnah. Walhal sampai keluar satu wawancara bersama dengan CEO tabung haji menunjukkan bahawa YB tak campur tangan. Tapi macam-macam lagi kata. Sehingga kan kita dah jatuh. Ada lagi fitnah-fitnah yang dikatakan kepada YB. Akhirnya ini, seperti juga mana yang saya sebut tadi, ini zaman mereka jadi kerajaan, zaman mereka jadi menteri, tapi kuasa Allah, siapa dapat sekat? Ini kebenarannya. Akhirnya, adalah dalam negara kita ni, kita juri audit lah, yang kita boleh percaya lagi, dan juri audit mengesahkan bahawa pentadbiran Pakatan Harapan lah yang menyelamatkan tabung haji, di mana YB Dr. Mujahid Yusof Rawal adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama di bawahnya lah JLC itu, tabung haji itu. Jadi mungkin memang paling layak untuk membuat ulasan apabila juru audit telah mengesahkan bahawa pengurusan tabung haji adalah yang terbaik. Jadi saya kira saya memang nak dengar ulasan daripada YB Dr. Mujahid berkenaan respon apabila audit negara mengesahkan pengurusan tabung haji adalah yang terbaik. Dijemput YB. Masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya kita kena harus berendah diri dan bersyukur pada Allah di atas panduan dan bimbingan yang terpandu di atas kejujuran dan keikhlasan. Apabila kita buat sesuatu di atas kejujuran dan keikhlasan dan punya satu maklumat yang terang, nyata dan jelas, maka kita bertindak di atas tersebut. Kita harapkanlah panduan tersebut diberi, orang kata, barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya itu sahaja yang teras utama kita telah menggerakkan tabung haji. Dan saya kena rakam dulu supaya ini semua tidak ada apa-apa yang memberikan taufik dan hidayah itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sebagai manusia kita diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneliti sesuatu perkara itu mengikut fakta-fakta yang bersandarkan kepada maklumat yang boleh dipercayai. Ya, oleh kerana itu, apabila kami mengambil alih tabung haji, perkara pertama yang kita lakukan ialah melihat dulu pandangan profesional, bukan pandangan saya ataupun pandangan tabung haji yang baru, tetapi apa kata pihak profesional. Nah, saya ingin jelaskan kepada semua yang mendengar apa-apa tindakan pemulihan yang kami buat, walaupun kita mendengar berbagai penyelewengan dan ketidakamanan yang berlaku, kita bermula dengan fasalu ahli zikr la ta'lamun. Maknanya ayat itu bukan menceritakan soal agama, tapi apa saja soal yang kamu bukan ahlinya, dengan maksud ada orang yang lebih pakar, lalu tanya kepada mereka. Maka dari sinilah kita mendapat satu investigative report ataupun laporan secara investigatif tentang kewangan tabung haji secara fakta yang dikemukakan oleh PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers ini diiktiraf sebagai satu juru audit yang internasional yang memang telus untuk memberikan gambaran sehat atau tidak sesuatu keuangan di dalam mana-mana organisasi korporat besar seperti tabung haji. Maka bersandarkan laporan itu, memang tidak dapat dinafikan wujudnya apa yang dinamakan sebagai jurang antara aset dengan tanggungan yang besar. Dalam laporan asalnya 4 bilion, 4.1 bilion. Ini bermakna kalau cakap orang kampung, syarikat itu dia berhutang lebih besar daripada dia untung. Maknanya dia rugilah tu. Sebab dia terpaksa bayar gap yang 4.1 bilion itu. Dan ini menandakan satu keadaan kewangan yang tidak sihat. Itu pertama. Yang kedua ialah surat daripada Bank Negara sejak 2014 telah diberi amaran bahawa pengeluaran hibah dalam keadaan aset semakin susut berbanding dengan tanggungan atau liability, maka ini akan menyebabkan apa kita kata bahaya kepada tabung haji. Ini laporan yang jelas disebut oleh Gubernur Bank Negara pada waktu itu, dan pengeluaran hibah yang tinggi boleh menyebabkan masalah kepada organisasi dari segi reserve tabung haji itu akan semakin berkurangan. Yang ketiga, kita juga ada laporan secara menyeluruh kepada semua anak syarikat yang juga tidak menunjukkan prestasi baik, termasuk anak syarikat yang langsung tidak membawa untung dalam keadaan kita telah melabur dengan satu pelaburan yang besar. Jadi, Saudara Jeming, saya bercakap di atas fakta. Dan fakta inilah kami bertindak, maka lahirlah apa yang dinamakan sebagai Pelan Pemulihan Tabung Haji. Baik, saya nak cerita panjang, kita bukan orang akaun. Tapi untuk pahaman semua, senang saja saya ringkaskan. Kenapa pemulihan itu perlu? Satu,
supaya keuangan tabung haji mesti mengikut standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan. Apa piawaian dia? Piawaian daripada MFRS atau Malaysian Finance Reporting Standard yang diiktiraf oleh semua untuk patuh kepada standard ini, dan satu lagi International Finance Reporting IRFS. Dan yang lebih penting, Dr. Jiming, ialah Akta Tabung Haji 1995 itu yang mereka tidak patuh, yang mereka tidak tunduk apabila mengeluarkan hibah sejak 2014 bercanggah dengan Akta Tabung Haji dalam keadaan aset yang semakin susut. Aset susut mana aset lebih rendah daripada tanggungan, dan itu termaktub di dalam section 22 ya, C tak silap saya, 22.2C tak silap saya, menyebut bahawa hibah tidak boleh dikeluarkan jikalau aset lebih rendah daripada tanggungan. Jadi apabila kita melihat keadaan ini, tujuan pemulihan ni kita nak ikut standard. Kalau kita tak buat begitu, Saudara Jeming dan juga rakan panel kita dan rakan-rakan yang mendengar, tabung haji akan berhadapan dengan satu isu besar, iaitu ketidakpercayaan. Apabila orang melihat penabung 9 juta ni tengok dia tak ikut undang-undang, siapa nak simpan dalam tabung haji? Dan kita tahu penabung-penabung yang besar ini bukan sikit dia simpan, ya. Ada yang simpan kadang 100, ya, 100 juta dia seorang saja. Ini sangat bahaya dari sudut kecairan. Apabila dia nak tarik diri, kita kena bayar dekat dia. Mana kita nak cari duit kalau reserve kita semakin kurang? Ini isu dia. Kalau tak patuh, apa akan jadi kepada tabung haji? Yang kedua, kita menetapkan apa jadi pun, walaupun orang maki, hamun dan kutuk saya kerana bagi hibah yang paling rendah dalam sejarah tabung haji iaitu 1.25%, tapi saya khususnya sebagai menteri menyatakan kepada tabung haji, kamu buatlah pemulihan apapun, tolong jangan kecewakan penabung-penabung kita tanpa hibah. Kalau ikut memang sukar untuk kita memberi hibah, tapi kita letak itu sebagai pemulihan supaya akhirnya hibah boleh dibayar. Dan yang ketiga ialah tentang kos haji. Jangan lupa tabung haji menanggung kos untuk haji bagi seorang ialah sebanyak 12,000. Kerana orang pergi haji dia bayar lebih kurang secara bundalnya 10,000 saja. Kos buat haji 22,000. Mana lagi 12,000 tu main mana? Itu adalah subsidi haji nama dia, yang diambil daripada keuntungan syarikat dan kita tanggung benda itu. Bayangkan saudara, kalau syarikat dalam keadaan rugi macam ni, aset dengan tanggungan dah semakin parah dia punya jurang, lepas tu tak patuh undang-undang. Kalau pelabur-pelabur lari, kalau kita berniaga dengan orang lari, maka macam mana tabung haji nak cover nilai satu-satu subsidi itu? Kalau 12,000 kali dah 30,000 jemaah, mana dalam 300 juta lebih kita tanggung. Kita tak boleh betul ini dalam keadaan syarikat yang semakin parah. Maka saya kata, cari jalan macam mana kita boleh selesai himpitan kos ini. Dan ada kos-kos yang kita tak dapat kawal, seperti di Saudi harga naik, ada GST, hotel naik, transport naik, kapal terbang naik harga. So macam mana kita nak pastikan, satu, kita tertekan, tapi pada sama kita tak mau menekan pula para jemaah haji. Bukan senang je, Ming. Saya nak beritahu kepada orang yang sedap cakap di masjid kuliah ni, bukan senang. Sukar untuk kita imbangi, tapi alhamdulillahirabbil-alamin. Saya ulang balik, ini berkat niat suci, ini berkat kita betul-betul nak jaga institusi umat Islam, ini berkat betul-betul kita perah otak, kita bentang di kabinet, maka lahirlah kita menamakan sebagai usaha pemulihan tabung haji yang akhirnya kita dapat selesai isu jurang antara aset dengan liability itu, kita dapat imbang. Daripada keuntungan itulah kita cari juga nak bagi hibah, maka kita dapatlah paling rendah 1.25%. Namun tak bagi dak, dengan niat lepas tu kita akan meningkatkan lagi supaya kita boleh bagi lebih. Dan alhamdulillah pada tahun sepasnya 2.95% kita telah bagi hibah, dan insya-Allah tahun depan ini mungkin lebih baik. Itu semua hasil daripada kita membuat pemulihan. Dan lebih penting, Jeming, kalau kita melihat dalam laporan audit 2019 yang hari ini Allah telah dedahkan kepada semua tentang niat hasrat murni kita itu secara berfakta dan tidak boleh berbohong fakta itu, menyatakan bahawa antara kejayaan besar perakuan daripada ketua audit negara yang dikatakan menyelamatkan tabung haji itu, nombor satu apa? Kembali kepada pematuhan. Ini yang saya kata tadi itu, faktor utama, objektif utama pemulihan adalah dia kembali balik kepada pematuhan. Apa dia? Ikut International Financing Report Standard, ikut Malaysian Financial Report Standard, dan ikut pematuhan kepada Akta Tabung Haji 1995. Ini kejayaan paling besar. Sebab itulah menjadi aset besar kepada mana-mana GLC dalam kerajaan. Kalau dia dapat patuh ini, itu menandakan kepercayaan orang dan penabung serta pelabur dan orang yang kita berinteraksi berniaga akan naik, bahawa tabung haji ini dilihat sebagai satu yang bersih, yang patuh. Yang kedua, kita juga sebut tadi bahawa hibah yang kita masukkan tu, kita mengeluarkannya mengikut undang-undang. Kita tak melanggar undang-undang. Kita walaupun sikit, tapi kita mengikut undang-undang. Tidak ada isu lagi. Dan yang ketiga ialah tentang bebanan kos dari sudut kita simpulkan sebagai kelas tarian supaya tabung haji boleh terus maju dengan impitan kos, dan pada waktu sama tak nak beban kepada orang yang buat haji, kita dapat kekalkan momentum itu. Dan sekarang saya rasa terpulanglah kepada Menteri Agama yang baru, macam mana fasa untuk dia melestarikan tabung haji itu dengan cabaran-cabaran kos yang lebih teruk, iaitu soal COVID, soal SOP di Saudi dan sebagainya. Maka inilah peluang kalau dia benar-benar jujur
dan tidak seperti orang lain yang menggunakan isu tabung haji untuk menyerang secara politik, fikirlah macam mana penerusan dan kelangsungan tabung haji. Jadi itu Jeming secara rumusan, apa yang dianggap sebagai ketua audit mengatakan ini adalah satu laporan yang diperakui sebagai menyelamatkan tabung haji. Jadi begitu besar peranannya, begitu sukar. Saya sendiri sebagai orang yang bukan sebagai orang accountant, saya macam Ustaz Cik Ibrahim, kita ni ustaz je Ustaz. Kita bukan orang accountant mengaji tinggi-tinggi, kita nak kira macam mana. Tapi dia ada hasrat, dia ada niat, Allah bagi kekuatan, Allah bagi semangat. Lepas tu ada tim pengurusan yang baik, saya kena sebut nama mereka, Datuk Seri Zukri sebagai CEO awal Pelatihan tu, Datuk Seri Zukri. Kemudian kita ada Tan Sri Makno Yusof, juga pengurusi tabung haji yang begitu gigih memastikan board mengikut standard yang kita tetapkan. Dan yang ketiga Datuk Nik Hashiuddin sendiri, yang pegang lepas pada Datuk Seri Zukri CEO, dan lagi Saudara Hazmuddin, ya, pembantu kanan kepada pejabat CEO, dan ramai lagi yang bila kita buka pada mereka jalan supaya mereka dapat menyumbang menyelamatkan tabung haji, semua berlumba-lumba untuk menggunakan peluang ini. Dan saya ingin jelaskan di sini bahawa walaupun baru-baru ini dikatakan penuhnya tidak ada laporan polis, tidak ada siasatan dibuat atas tabung haji, ya kan, dia bising begitu kan, dia kata mana ada, dan Timbalan Menteri pun dia memperakui betul tidak ada siasatan dibuka. Tapi di Parlimen baru ini saya telah dedahkan bahawa sebenarnya 5 laporan polis sudah pun dibuat terhadap individu-individu yang terlibat, termasuklah pimpinan tertinggi dan pengurusi dia sendiri. Semuanya melibatkan isu salah guna kuasa, isu ketidakamaнаhan, isu ketidakpatuhan, dan transaksi yang meragukan melibatkan berbilion, bukan sikit, berbilion di luar negara. Jadi itu sudah dibuat siasatan, Saudara Jeming. Tapi apa kan daya? Kita pun tahu dalam sistem kita, buatlah siasatan, polis pun dah buat keterangan mereka yang dituduh, akhirnya benda tu file tu pergi ke mana? Pejabat bukan negara. Saya ketika masih menjadi menteri, waktu itu saya timbul dalam kabinet. Saya kata kenapa tidak ada dakwaan? Kenapa tidak membuat dakwaan daripada laporan yang kita buat sejak 2018? Tapi alasan pada waktu itu, Timmy Thomas waktu itu, ya, dia kata kita terlalu banyak kes. Masa tu kes Najib, kes apa. Jadi dia kata pejabat kami tumpu yang lebih besar. Tapi tiba-tiba jatuh kerajaan, dan hari ini Pegawai Negara yang baru, saya baru ni tanya di Parlimen, mengapa tidak diteruskan dan apa status dia terhadap 5 laporan polis yang semua berprofil tinggi, bukan kecil-kecil anaknya, yang melibatkan amanah untuk menjaga tabung haji. Itu saja isu yang belum sempurna dari segi orang tak nampak kata ianya satu jenayah. Ya, tapi yang penting orang dapat melihat, ya, bahawa tahun 2019 itu terbukti apa yang kita buat mulai 2018. Ya, 2018 kita ada masalah, Jimmy. Sebab kita kita baru nak suntik, baru kita nak cari jalan persefahaman UJSB, syarikat dan bertujuan khas, macam mana nak buat perjanjian dengan Kementerian Kewangan diperbadankan, macam mana cara kita. Jadi suatu tu tahun 2018 itu adalah banyak masalah, dan audit pada waktu itu lebih mempersoalkan boleh tak sukuk yang dikeluarkan sebanyak berapa bilion semua ini dibayar balik oleh tabung haji kepada kerajaan. Kita menjawab itu ongoing concern. Istilah yang dipakai ongoing concern. Ini benda ni bukan habis. Hari ini dia bagi kata okey, so aku bayar. Dah. Dia ni memakan masa yang panjang, ya, dan saya masih ingat sewaktu kita berbincang perkara itu, kita minta supaya kerajaan sendiri ada komitmen untuk membantu supaya perkara ini dapat dilansaikan dengan kaedah-kaedah yang kita gunakan, dan ya sepatutnya masuk dalam RMK 12. Apa tu peruntukan expenditure pembangunan ini, di antara lainnya akan ada peruntukan untuk kita, kerajaan memperuntukkan setahun, seingat saya ada lebih kurang 10 tahun untuk bayar balik jika berlaku default dalam keadaan kita gagal untuk membayarnya. Jadi maknanya tahun 2018 itu baru kita nak framekan dia punya cara, dia punya keadaan dan macam mana nak bayar. Tiba-tiba audit kata ini kamu nanti tak boleh bayar sebenarnya. Betul. Tapi itu ongoing concern. Benda itu berterusan. Dan alhamdulillah dengan jawapan yang kita bagi 2019, kalaulah benda itu masih masalah besar, mesti dia akan highlight di dalam emphasis of matter. Emphasis of matter ini untuk pahaman kawan-kawan, dalam laporan audit dia akan ada depan dia itu emphasis of matter tu, kalau kita terjemah dia teguran keras lah. Teguran keras mana aku luluh tapi aku nak beritahu yang ni ada masalah sikit. Tapi tahun 2019 tidak ada. Itu tandanya benda tu dah selesai. Itulah dia. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi sabar, menanti, niat ikhlas, hanya nasrun minallah wa fathun qarib. Itu saja ujian kepada kita untuk kita terus dengan niat itu buat benda baik tanpa kita berasa lemah atau terhina dengan segala kata nista keji yang mereka lontarkan kepada kita.